Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, demi diri manusia dan yang mencemburukan kejadiannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengaterinya. Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Pada bulan Ramadan, nafsu semakin lemah apabila kita berjaya menahan makan yang merupakan asas kepada keinginan manusia. Apatah lagi apabila syaitan yang merupakan tukang karut yang sentiasa membisikkan manusia dengan perkara buruk telah ditangkap. Apabila nafsu semakin lemah, maka iman pun meningkat. Justru pada bulan ini, ramai orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan berbanding bulan yang lain. Orang yang tidak pernah solat berjemaah pada hari-hari biasa datang solat berjemaah pada bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah bersedekah tiba-tiba lembut hatinya untuk berinfak. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran terbuka pintu hatinya untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Terbuka pintu hanya orang yang tidak menutup aurat, lembut hatinya untuk menutup aurat. Allah menciptakan bulan Ramadan untuk hamba-Nya sebagai satu rahmat dan pintu kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Ini bermakna manusia mampu melakukan kebaikan apabila tukang karut, iaitu syaitan, ditangkap. Kejayaan seseorang manusia itu apabila dia dapat mengawal nafsu keinginannya. Seorang pelajar akan berjaya apabila ia dapat mengawal keinginannya dari memain dan berpeleseran. Seseorang petani dan nelayan akan berjaya apabila dia dapat mengawal rasa malasnya dari turun ke kebun atau ke laut. Sebuah rumah tangga akan selamat dari perceraian apabila pasangan itu mengawal mulut masing-masing dari bercakap perkara yang boleh menyakiti pasangan. Seorang pegawai akan selamat dari menerima rasuah apabila dia mengawal nafsunya dari tawaran rasuah. Begitulah seterusnya contoh-contoh yang lain berkaitan dengan kawalan nafsu yang membolehkan seorang itu berjaya dalam hidup. Manusia yang menuruti semua tuntutan nafsunya dianggap sebagai mempertahankan nafsu. Tuhan yang palsu nampak seindah fata morgana, tetapi kosong dan penuh dengan penipuan. Hanya memenuhi keinginan yang sekejap sahaja, tetapi tidak berkesudahan. Apabila nafsu menjadi Tuhan, ia persis binatang yang tiada akal fikiran. Maka manusia jenis ini akan turun tarafnya dari seorang manusia kepada tahap binatang yang tidak layak lagi seorang manusia yang waras. Saudara, manusia yang kuat bukanlah manusia yang fizikalnya gagah dan dapat menumbangkan musuhnya disebabkan tubuhnya yang sasar. Tetapi manusia yang kuat ialah manusia yang berjaya mengawal keinginan nafsunya dan kehendaknya yang tidak terbatas. Kita tanyalah sesiapa pun yang berjaya dalam apa jua lapangan sekalipun. Mereka adalah orang yang berdisiplin. Mereka adalah orang yang gagah dari sudut rohaninya kerana berjaya mengawal keinginan nafsunya. Dengan kata lain, kuat mengawal nafsunya dengan tegas mengatakan tidak kepada sebahagian daripada kemahuan dirinya. Berpuasa adalah untuk menjaga hati, lidah dan perbuatan. Lapar dan dahaga itu adalah perkara zahir sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'a wal 'atash." Maksudnya, ramai yang berpuasa tidak mendapat ganjaran daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Riwayat An-Nasa'i. Hadis di atas menjelaskan konsep sebenar puasa supaya ibadah puasanya itu tidak menjadi suatu perbuatan yang sia-sia. Oleh itu, puasa juga bermakna
Menahan diri daripada perkara-perkara berikut. Pertama, menundukkan pandangan mata serta mengatasinya daripada tertuju kepada segala yang tercela. Kedua, menjaga lidah daripada berkata-kata perkara yang sia-sia, dusta, fitnah, caci maki dan menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, menahan pendengaran dari mendengar segala sesuatu yang ditegah agama, di mana perkara yang haram diucap adalah juga haram didengar, seperti mengumpat dan sebagainya. Keempat, mencegah tangan, kaki dan perut serta semua anggota badan daripada melakukan atau mengambil perkara yang haram. Saudara, terdapat sebagian masyarakat yang hanya puasa semata-mata menahan dahaga dan lapar sahaja, sedangkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, mengumpat, berbohong dan sebagainya masih lagi dilakukan. Gambar dan video, malah kata-kata yang sangat tidak berfaedah, banyak disebarkan di dalam media sosial, contohnya Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawlan zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan curang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan untuk dia berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum. Riwayat Al-Bukhari. Ramadan adalah bulan bagi umat Islam membuat persiapan diri, memperkuatkan benteng jasmani dan rohani, melawan godaan syaitan dan nafsu. Jika syaitan mengalahkan kita dalam bulan-bulan lain, dengan bantuan Allah, insya-Allah pada bulan Ramadan kita akan menang kerana dapat mengalahkan syaitan. Kemenangan ini seharusnya tidak dihadkan dengan dalam bulan ini saja. Ia perlu dihayati seterusnya pada bulan-bulan berikutnya. Ingatlah, kita sedang menjalani kursus dan bingkin mujahadah sepanjang Ramadan. Budaya sepanjang kursus atau bingkin mestilah diteruskan pada bulan-bulan lain. Jika ini berjaya dilakukan, barulah dikatakan objektif puasa ini mencapai matlamatnya. Rugilah bagi sesiapa apabila Ramadan tamat tiada perubahan pada dirinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.